ataupun satu Malaysia yang kurang baik. Itu objektif dia. Kan? Dan saya rasa orang kat Kulim ni pun semua sama juga. Kita semua mahu satu Malaysia yang lebih baik. Betul tak? Betul. So lainlah. Tapi secara besarnya Malaysia lebih baik macam tu. Mungkin orang Kulim ni dia lain sikit. Dia nak benda lain. Orang Bukit Mentajam nak benda lain. Orang Ampang nak benda lain. Tapi pokoknya sama. Semua orang mahu satu Malaysia yang lebih baik. Kan? Siapa nak Malaysia yang lebih baik? Tolong tepuk tangan sikit. Oh, baik. Okey. Alright. Okey. Okey, saya nak bercerita sikit tentang apa yang berlaku semasa PKP. Boleh? Semasa PKP ni memang kita semua keadaan yang sangat kita tak boleh keluar dan sebagainya kan. Dan satu hari saya dengan kawan saya dia tengah, rumah dia jiran sebelah. Saya pergi rumah dia, kita orang tengah sangap. Pada masa tu permulaan kempen bendera putih. Okey, kempen bendera putih. So kita kata, bro, kita buat something lah, kita tolong orang bendera putih ni. Kan? Dan kita mula, saya dengan beberapa jiran saya, kita berkumpul wang sikit, kita beli pack makanan asas, dan kita cakap, okey, kita akan ronda taman-taman perumahan dekat-dekat kita ni, and kalau siapa yang letak bendera putih, kita akan letak barang. Pada masa tu ramai orang menolong. Kan? Tapi kami tak suka sangat orang yang tolong ambil gambar ni. Korang tahu kan? Jadi orang menolong ambil gambar. Ambil gambar. Kita tak suka. Jadi bila kami bergerak tu, kami nampak bendera putih, kami letak barang, kami gerak. Ciao, terus. Ciao. Kan? Jadi okey, gerak. Dia sampai satu masa tu, dekat Ampang, dia punya teruk tu satu hari kita bagi 50 hingga 100 pack makanan asas. Bendera putih ni. 50 hingga 100 sehari. Dan dalam masa sebulan lah dia macam gitu. Kan? Tapi kita semua rasa bersyukur sebab kita dapat tolong orang. Kan? And then bila kita letak tu, kita letak, ketuk pintu, ciao. Macam tu. Kan? Kita tak nak orang tu tahu. Tapi kadang-kadang tu kantor juga dengan brother kat dalam tu kan. Jadi ada satu cerita ni yang sangat menyentuh hati saya lah. Kita pergi hantar kat rumah ni, yang buka tu abang tanya, awak bagi barang, kita bagi barang bang, kita tak nak ambil gambar, kita nak gerak. Awak kalau bagi barang, awak boleh bagi tak? Dekat tingkat atas ni, rumah nombor berapa-berapa ni, ada seorang ni, dia sangat memerlukan. Tapi awak kena ketuk pintu, pastikan dia nampak sebab dia orang kelainan upaya. Okey? So kita pun pergi, ketuk pintu. Assalamualaikum bang, ni ada barang sikit ni. Jadi seorang kawan ni dia buka pintu lah kan. Dia buka pintu, dia kata, terima kasih barang ni, boleh bawa masuk dalam tak? Tolong masuk dalam. Dengan izin tuan rumah tu pun dia suruh masuk dalam, kita masuklah kat dalam. Saya masuk kat dalam, tuan-tuan dan puan-puan, rumah dia kosong tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada perabot. Tidak ada perabot. Yang tinggal hanya tilam. Sebelah tilam dia ada baju-baju yang dia dah lipat, dia susun. Itu je tinggal dalam rumah dia. Jadi dia tanya, abang, minta maaf bang. Mana abang punya perabot? Kan? Dia kata perabot dia dah jual untuk beli makan. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Macam itulah teruk. Kau nak tahu, ada kawan-kawan kita yang dia teruk sampai macam itu. Dah tak ada perabot dah. Dia kata kalau awak tak datang ni, saya tak tahu saya nak jual apa lagi ni untuk beli makan. Jadi kita pun, okey bang, apa-apa abang perlukan nanti kita datang. Minggu depan kita datang. Jadi untuk sebulan lebih kita tolong dia. Sampai PKP tu habis, dia kata, awak dah tak payah tolong saya dah dapat pekerjaan, saya boleh ini. Tapi ini kesan apa yang terjadi dekat rakyat Malaysia apabila tata urus atau urus tadbir negara ni tak dijalankan dengan betul. Lagi-lagi pada masa wabak. Abang ni, brother ni, sampai sekarang saya ingat dia. Sebab lepas saya tengok rumah dia macam mana, bila saya balik rumah saya,
Rumah saya tak besar, bukan rumah saya di kondominium aja. Bila saya balik rumah saya tu merasa macam istana. Sebab ada sofa, ada meja makan, kan? Jadi saya ingat. Tapi berbalik kepada isu ni, dia akibat urus tadbir yang kurang cekap apabila masa wabak. Okey? Dan orang-orang ni juga, orang-orang yang mengurus tadbir negara pada masa tu, yang memerintah pada masa tu, nak memerintah lagi terus lagi memerintah. Macam mana tu? Kan? Kita nak bagi diorang peluang lagi ke tak? Susah ni. Susah sangat. Sebab petang tadi saya bersama calon pembatang bauh Nurul Izzah kan. Dia kata, ni wabak satu ni kita belum tahu. Mungkin lepas ni ada wabak lagi. So kalau ada wabak lagi, adakah kita akan membiarkan kerajaan kita buat kesilapan yang sama ke tak ni? Tak boleh, kita kena, bila wabak datang kita dah kena ready dah. Kalau banjir datang kita dah kena ready dah. Kan, kita dah tak boleh membuat kesilapan-kesilapan yang lalu. Jadi macam mana? Kita nak tukar ke kita nak kekal dengan orang yang sama? Itu satu benda yang kita kena tanya. Kita semua kena tepuk dada tanya sendiri masing-masing. Kan? Terpulang. Okey? Jadi alamak, Datuk Sri belum sampai. Okey. Kalau Datuk Sri belum sampai, kita boleh cerita pasal dia. Okey. Jadi nampak kali ini pilihan raya kita ada 3 calon Perdana Menteri, betul? Betul. Okey. Calon pertama ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey. Calon kedua jangan sebut nama dia. Calon ketiga pun jangan sebut nama dia. Okey? So calon pertama ni kita boleh ukur tak prestasi dia sebagai Perdana Menteri? Boleh, dia pernah jadi Perdana Menteri ke? Dia tak pernah jadi Perdana Menteri. So nak komen pasal dia Perdana Menteri susah. Calon kedua yang kita tak akan cakap nama dia. Boleh tak kita komen tentang prestasi dia? Boleh, dia pernah jadi Perdana Menteri. Tak bagus. Calon ketiga boleh kita komen tak? Boleh. Tak bagus. Jadi kita nak dengan yang kita tahu tak bagus ataupun dengan seorang yang tak pernah jadi Perdana Menteri, kita tak boleh komen. Tapi kita tahu prestasi dia sebelum ni. Sebagai timbalan Perdana Menteri, sebagai Menteri Kewangan kita tahu. Betul tak? Betul tak? Bukan diiktiraf ke Menteri Kewangan terbaik di Asia pada masa tersebut? Betul tak? Betul. Kita boleh lihat prestasi dia sebagai Menteri Pendidikan. Yang mungkin muda-muda ni, undi 18 ni tak boleh ingat sangat. Tapi saya boleh ingat. Masa saya sekolah, Menteri Pendidikan ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya ingat. Saya tahu siapa yang mulakan Universiti Islam Antarabangsa. Saya tahu. Saya tahu siapa yang memperkenalkan bahasa baku. Saya tahu juga. Kan? Kita tahu. Jadi saya rasa kemungkinan kalau kita bagi dia peluang untuk mentadbir negara, menjadi ketua kepada pasukan yang akan mentadbir negara kita ke arah yang lebih baik, saya rasa dia boleh function lah. Orang muda panggil function. Dia ni kalau jadi Perdana Menteri mesti function ni. Kan? Saya rasa kalau awak setuju, awak tepuk tangan. Kita tak biasa sebut yang lagi dua ni. Lagi dua ni terang-terang tak boleh dah. Lagi dua ni kalau kira kereta ni kita dah test drive, dah tahu dah tak boleh lah. Kan? Tapi kita tahu kereta satu ni yang boleh. InsyaAllah boleh. Jadi kalau boleh, 20 hari bulan, kita ada Perdana Menteri baru yang insya-Allah boleh function, boleh buat dan boleh mengetuai satu pasukan jadi nakhoda ni. Kan? Jadi nakhoda kita. Insya-Allah. Insya-Allah. Okey, untuk nak try? Boleh. Kita
Wow, okey. Baik. Okey, kita bercerita pula. Apa dia? Lagu tak boleh nyanyi bang. Saya dah tak boleh nyanyi. Lalang pantang ni kalau nyanyi bang. Apa dia? Tak boleh, tak boleh. Okey. Jadi tokoh ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dia bukan seorang, betul tak? Dia ada pasukan dia. Kan? Dia ada pasukan dia dan dia ada orang kanan dia. Orang kanan dia ni ada di sini, Datuk Seri Saifuddin Nasution, dan inilah rezeki orang Kulim Kedah mendapat calon yang merupakan orang kanan, iaitu orang yang paling dipercayai oleh seseorang tokoh dekat Malaysia ni, yang insya-Allah akan jadi Perdana Menteri ke-10. Okey? Jadi kalau saya nak akhirkan boleh saya cakap Datuk Seri Saifuddin, saya tak lama ni, kan? Malam ni kalau kita balik, kita ada berapa hari lagi ni? Mungkin 5 kali lagi. Bang, okey. Okey, malam ni kalau balik rumah tu cuba fikir, apa aku nak? Apa aku nak untuk Kulim Kedah ni? Kan, apa aku nak? Saya bagi tahu apa dia. Kita nak Kulim Kedah, kalau kita nak Malaysia yang lebih baik, dah tentu kita kena bermula dengan Kedah yang lebih baik. Kalau kita nak Kedah yang lebih baik, kita kena bermula dengan kita nak Kulim yang lebih baik. Kan, dan antara satu resepi untuk menjadikan Kulim yang lebih baik ialah kita kena ada satu wakil rakyat yang boleh membawa suara Kulim ke peringkat persekutuan. Dan saya percaya calon terbaik untuk menjadi wakil rakyat Kulim ada kat sini. Sebentar lagi kita akan dengar ada berucap Datuk Seri Saifuddin Nasution, iaitu orang kanan Datuk Seri Anwar Ibrahim.